Dengar ya suara saya? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk kita punya program membudayakan Al-Quran. Hari ini insya-Allah kita akan bawa lagi topik yang berkaitan dengan muamalat. Okey. Baik, hari ini kita akan membaca topik yang kita akan bicarakan ialah ji'alah. Ji'alah dalam Islam. Itu sagu hati. Baik, seperti biasa kita akan mulakan kita punya program ini dengan membaca Al-Quran. Daripada hari ini kita akan membaca daripada surah Yusuf. Okey. Boleh siapa yang akan mengiringi saya untuk membaca ini? Cik Syaril ya? Boleh Cik Syaril? Boleh, alright. Surah hari ini kita akan membaca tentang dari surah Yusuf ayat 70 sehingga 75. Baik, okey. Kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن إنكم لسارقون. جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاء إن كنتم كاذبين.
قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. كذلك نجزي الظالمين. كذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, kita telah selesai membaca ayat 70 hingga 78. Maka ketika ia membekalkan mereka dengan bekalan makanan yang mencukupi keperluan mereka, lalu ia meletakkan bijana minuman raja di kenderaan saudaranya yakni Bunyamin. Kemudian menyuruh seorang penyeru, wahai orang-orang kafilah, sesungguhnya kamu adalah pencuri. Ayat 71, mereka bertanya sambil menghadap ke arah orang-orang menteri yang menuduh itu. Apa benda yang kamu kehilangan? Kemudian ayat 72, mereka menjawab, kami kehilangan orang-orang menteri menjawab, kami kehilangan cupak raja. Ada sesiapa yang memulangkannya akan diberi benda-benda, yakni benda-benda makanan sebanyak muatat seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu. Ayat seterusnya, ayat 73, mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu bersedia mengetahui bahawa kedatangan kami bukanlah untuk membuat kerosakan di bumi ini, yakni Mesir. Dan kami pula bukanlah pencuri. Ayat 74, orang-orang menteri bertanya, maka apa balasan pencuri itu jika kamu berdusta? 75, mereka menjawab, balasannya sesiapa yang didapati benda itu di kenderaannya, maka dialah sendiri yang menjadi balasannya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Okay, inilah maksud ayat surah Yusuf ayat 70 hingga 75. Baik. Okay, macam biasa saya akan terangkan beberapa hukum tajwid kat sini. Okey, baik. Kita ada hukum tajwid di sini. Yang pertama saya ingin, okey, kat sini nun saddah. Okey, hukumnya ialah mim saddah, hukumnya wajibul gunnah. Kemudian mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Falamma jahazahu. Pak Syafawi. Kita perlu dengungkan dan kemudian kita kita kena jarakkan diri. Dengung tu kita kena jarakkan sini kita. Okey, dia ibarat macam selalu saya sebut, ibarat sehelai kertas boleh masuk dalam bibir kita. Bijahazihim. Okey, maksudnya ayat dia kita punya hukum dia ialah okey, mim mati bertemu dengan ba ialah ikhfa hakiki. Alright. Kemudian bijahazihim ja'ala. Okey, mim mati pun ya. Ikhfa Syafawi. Okey. Ikhfa Syafawi sila saya. Okey, Ikhfa Syafawi kat sini, sorry, maaf. Ikhfa Syafawi, sorry. Okey, kemudian mim mati bertemu dengan jim. Mim mati bertemu dengan jim. Izhar apa? Izhar
Okey, dia baca izhar izhar syafawi di mana kita baca tanpa dengung Ha, bijahazihim ja'alas. Kita tutup bibir kita tu. Tak ada, dia tak ada macam mim mati bertemu dengan ba. Dia mim mati bertemu dengan jim. Kita dapatkan bibir kita bijahazihim ja'alas. Okey. Itu ikhfa syafawi, ikhfa apa? Izhar syafawi. Kemudian kita ada hukum lagi. Okey, kat sini. Muazzinun. Okey. Tanwin bertemu dengan alif atau hamzah. Okey. Tanwin bertemu dengan hamzah. Kat sini hukumnya ialah izhar halqi. Kita kena baca jelas muazzinun. Kita nun tu kita sebut betul-betul. Dia tak ada dengung, dia tak ada idgham, dia baca betul-betul seketul betul muazzinun. Dan salah satu tandanya ialah kalau kita kena baca izhar ialah kita tengok dia punya tanwin ni dia akan bentuk macam ni. Ni dipanggil macam nilah. Lebih kurang macam ni. Kalau macam ini menunjukkan bacaan dia ialah izhar. Dia tak ada hukum, dia tak adalah dengung ataupun tanwin kat sini kan. Idgham. Okey. Kemudian di sini, okey. Wa ana bihi za'in. Bihi ni ialah mat sirah qasirah, pendek, 2 harakat sahaja. Kalau mat silah tadi qasirah. Qasirah. Okey. Pendek. Okey, qasirah. Kalau mat silah tawilah, yang ni. Okey. Mat silah tawilah mana apa yang saya dah lupa dah. Dia punya ni kita biasanya dalam huruf dhamir ni perganti nama dirilah. Kemudian bila dia bertemu dengan hamzah atau alif, dia akan panjang. Dipanggil mat silah tawilah. Mat silah tawilah, panjang. Okey, kita kena baca 4. Okey. 4 ataupun 5 harakat. Biasanya kita baca 4 lah. Okey. Ini berkaitan tentang tajwid. Alright. Ni ada link kehadiran untuk mata CPD. Okey. Alright. Okey, saya nak bercerita sikit lah tentang kisah ni, kisah Nabi Yusuf. Okey. Ni ayat 70 ini, kisah ini di mana mungkin anda semua familiar ataupun biasa dengar tentang kisah Nabi Yusuf ataupun ada yang tak pernah dengar. Tak apalah, minggu depan ke insya-Allah kalau buku saya sampai, kita akan buat satu slot khas untuk menceritakan tentang Nabi Yusuf sahaja. Okey. Boleh tentang perjalanan kisah Nabi Yusuf. Sebab unik kisah Nabi Yusuf ni sebab Allah orang kata apa, buat kisah Nabi Yusuf ni khas khusus dalam satu surah. Kisah Nabi Yusuf sahaja, tak ada kisah Nabi lain. Adalah sikit-sikit kisah Nabi Yaqub. Okey. Disebabkan Nabi Yaqub ni ialah bapa dia. Kisah ini di mana yang ayat ini di mana ketika itu Nabi Yusuf, keluarga Nabi Yusuf dia terpisah dengan keluarganya. Nabi Yusuf berada di Mesir. Okey, nanti kita akan ceritakanlah nanti minggu depan insya-Allah kalau tak ada aral, saya akan ceritakanlah kisah Nabi Yusuf ni lebih detail. Nabi Yusuf berada di Mesir dan ahli keluarganya Nabi Yaqub, adik-adiknya dan orang yang lain dan ibunya berada di Palestin. Okey, ketika itu kemarau. Okey, kemarau. Bila kemarau keluarga Nabi Yaqub ni minta pertolongan dengan kerajaan Mesir untuk makanan sebab Mesir ketika itu Nabi Yusuf ni telah menyelamatkan Mesir ketika itu kerana dia telah mentakwil mimpi rajanya. Rajanya bermimpi tapi saya tengok lebih Nabi Yusuf mentakwil bahawa 7 tahun yang pertama di Mesir akan kata apa ke ekonomi tumbuhan semua jadi tahun itu adalah kemarau. Itulah kalau teori ekonomi sekarang menggunakan kaedah yang sama dengan Nabi Yusuf itu. Apabila ekonomi kita tengah boom,
tengah kuat, okey, kita kena berbelanja dan pada masa yang sama kita kena menyimpan duit. Kena menyimpan duit. Kena simpankan duit. Kemudian di ekonomi Malaysia, itu kita guna orang kata apa? Menggunakan konsep ataupun menggunakan simpanan kita ketika ekonomi boom tu supaya wang berpasaran emas. Ni kita nak beli barang tak ada duit waktu ekonomi Malaysia sebab ramai yang tak ada duit kan. Tak dapat nak beli barang. That's why bila ekonomi tengah naik, duit kita tengah ada, kita kena menyimpan juga untuk kegunaan kita waktu kita kenapa apakah bukti Nabi Yaqub berada di Palestin? Sebab Nabi Yaqub antara pembina ataupun yang membangunkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni bukan belah dengar tak? Di mana salah seorang kisah ini Nabi Yusuf nak bertemu dengan adiknya yang terpisah sejak kecil iaitu Bunyamin. Bunyamin ni dia dah besar. Okey, Bunyamin okey. Ada ustaz, suara ustaz sangkut-sangkut. Suara minta maaf lah. Saya pun tak tahu kenapa sangkut-sangkut. Tadi tu yang saya tanya tu. Ada ni masalah tak? Okey. Sekarang ni dengar tak? Sekarang ni dengar tak? Sekarang dengar. InsyaAllah dengar doktor. Okey. Dengar Oh, Cik Wan Arif, lama tak jumpa. Alright. Kemudian kisah ini di mana Nabi Yusuf dia nak bersama dengan adiknya. Adiknya ni nak balik Palestin dah setelah dapat barangan. Dia dah bagi jamu makan semua, dia nak balik Palestin dah. Dia nak jumpa, dia nak duduk dengan adiknya yang bernama Bunyamin, di mana Nabi Yusuf ketika itu memasukkan orang kata apa cawan bijana minim cawan di dalam kenderaan saudaranya itu Bunyamin supaya Nabi Yusuf dapat menahan Bunyamin ni daripada pulang ke Palestin. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Jadi bila dah duit hilang, maknanya kat sinilah menteri membuat satu kata hadiah kepada sesiapa yang menjumpai cawan diraja ini. Itulah kisah yang berkait rapat dengan kita punya topik hari ini iaitu ji'alah. Alright. Ji'alah ataupun sagu hati. Okey, apakah itu ji'alah? Kita jumpa istilah baru. Ijarah. Hari ni ji'alah pula. Okey, ji'alah ni hampir sama dengan ijarah, cuma caranya ialah ada sedikit perbezaan. Okey, dari segi ta'rif, ji'alah ni boleh jadi ja'ala ataupun ju'ala. Okey, dari segi bahasa ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lain kerana sesuatu yang dilakukannya. Okey, dari sudut syarak, secara ringkasnya ji'ala ini ialah bermaksud hati. Okey, mewakilkan gantian yang diketahui untuk kerja tertentu sama ada diketahui dalam syarak. Bila sebut tentang ja'alah ni, mungkin kita macam sebenarnya dia berkait rapat dengan kehidupan kita seharian. Sebagai contohlah, saya punya fail hilang. Alamak, pening kepala, fail saya hilang. Saya minta, okey,
sesiapa dalam F54 ni dapat cari saya punya file tu, dalam file tu saya bagi upah RM100. Itulah konsep asas kepada GR lah. Kita mungkin selalu buat kan, mungkin kepada anak-anak kita. Okay, siapa yang dapat tolong ayah lipat baju ni, dia dapat main Aquaman, ataupun dia dapat robot, ataupun dia dapat mainan babi. Okey. Itu adalah GR lah. Sebenarnya kita buat, tapi kita tak tahu dari segi konsep Islam ni apa. Tapi dia hampir sama kepada ujrah, upah. Upah lain, hadiah ni lain. Okey. Rukun. Dua pihak yang berkontrak. Okey. Iaitu pemberi sagu hati. Okey. Pemilik kerja yang akan memberikan sagu hati merupakan pemilik kerja yang akan memberikan sagu hati dan disyaratkan seorang yang mukallaf. Okey, seorang mukallaf ni maksudnya yang boleh dipertanggungjawabkan. Itu baligh, berakal dan waras. Contohnya tadi saya minta F54 tolong cari saya punya file. Alright. Jadi semua orang cari, siapa dapat dia dapat lah. Okey. Pekerja ialah merupakan orang yang melakukan kerja dan berhak mendapat sagu hati dan tidak disyaratkan mesti orang yang ditentukan. Tak ada ditentukan, siapa jumpa, dia lah dapat. Saya minta Encik Syaril, saya minta Wan Arif. Encik Wan Arif minta tolong. Okey. Ataupun siapa yang ada di 54 ni, tolonglah saya, carilah file saya. Saya dapat, saya bagi RM100. Itu ji'alah. Okey. Mungkin Cik Wan Arif yang jumpa. Cik Wan Arif lah yang dapat. Ataupun Cik Syaril yang jumpa. Cik Syaril lah yang akan dapat kita punya sagu hati tu. Itulah GR lah. Okey, jelas? Okey, jelas. Mudah-mudahan dapat 100. Minta tolong Cik Wan Arif cari file dia. Okey. Cik Syaril, okey. Kemudian kita pergi ke sirah. Sirah ini lafaz yang digunakan untuk bagi merujuk kepada kebenaran untuk melakukan sesuatu perkara dengan bayaran yang wajib. Kontrak ini tidak memerlukan persetujuan orang yang melakukan kerja tersebut walaupun orang tersebut telah ditentukan. Okey, sebab sirah ni dia tidak memerlukan dia tak perlukan qabul. Okey, dia memerlukan ijab sahaja. Yang saya fahamlah. Sebab kerja ni boleh jadi siapa. Saya tak kenal pun siapa pun. Tiba-tiba mungkin bukan F54 kan. Mungkin yang tukang yang datang kontraktor ke, dia jumpa file Khairi ni dekat ni, dekat tangga. Dia dapat lah walaupun dia bukan orang yang saya kenal dalam F54 tu. Okey. Alright. Okey, kerja. Okey, tugas yang ditetapkan oleh pemilik tadi pemilik itu ialah pemberi sagu hati. Okey, bagi membolehkan seseorang memperoleh sagu hati. Okey. Contoh memulangkan barang yang hilang. Barang saya hilang, saya file tadi tu penting tu. Saya nak hantar ke lead F54, saya nak hantar ke RMC. Kan? Ada tak wakil daripada RMC dalam ni? Alright. Ramai ke hari ni? Okey. Alright. Kita mengajar. Siapa dalam ramai ni dapat membantu saya mengajar anak-anak saya? Mungkin Puan Kamsiah. Okey. Puan Kamsiah Puan Kamsiah kata boleh ajar anak-anak saya. Itu cara-cara untuk membaca. Saya bagi upah. Alright. Ataupun saya bagi hadiah. Ataupun merawat penyakit. Okey. Mungkin ada dalam kalangan anda ni doktor. Kan? Doktor perubatan. Ada tak dalam kalangan saya F54 ni doktor perubatan? Boleh tak tolong rawat saya ataupun nanti saya bagi upah ataupun rawat saya punya kawan ni. Okey. Tidak disyaratkan diketahui secara seperti yang diperlukan dalam kes ijarah. Kalau ini dah bagi kita punya job description kita apa? Contohnya job description saya bagi program membudayakan Al-Quran ini ialah membaca Al-Quran, baca terjemah, dan saya kena terangkan sikit lah apa benda yang saya baca tadi kepada anda semua. Itu adalah job description saya. Bagi kes sekiranya ijarah lah. Tapi ini bukan ijarah lah sebab saya tidak dibayar dan sebab saya dibayar tu maksudnya saya dah dibayar gaji untuk menjalankan semua tu. Okey. Saya dijalankan amanah, saya kena buat lah. Tapi boleh tak kalau tiba-tiba Encik Wan Arif, jomlah saya kesian Encik ni datang kan. Susah-susah bawa file, bawa beg semua kan.
ajak belanja makan. Tak ada masalah, saya makan je kan. Tapi nasi Arab dan ke atas saja. Alright. Ni Cik Wan Arif Nasi Arab je. Bani Zahab lah. Bani Nasi Zahab Arab. okey lah. Nasi Arab dan air mesti banana tu. Banana milk. Tu je air saya. Air lain saya tak minum. Alright. Oh, sedap lah doktor banana milk tu. Saya memang mahal je. Kalau belanja kan, kalau belanja kita cukup kan, bedal kan. Kalau macam pergi kedai makan, okey, kalau orang belanja nasi goreng USA. Kalau tak ada orang belanja nasi goreng bujang. Ataupun nasi putih, telur dadar, sup kosong. Air suam. RM1 ke RM2 je, cukup. Alright. Oh, mantap. Tidak Sedap dinilai ni pagi ni. Okey, tidak dinilai mengikut kerja atau masa. Dia kerja upah sagu hati tu dia tak kira awak buat macam mana kan. Awak nak tunggang terbalik ke, nak cari file-file tu, okey? Dia tak ada terikat dengan itu. Okey. Kemudian dari segi bayaran. Okey. Okey. Ada sebenarnya satu lagi bayaran bayaran. Alamak, saya tak letak pula dalam slide ni. Okey. Itu bayaran tak apalah, rasanya dia bayaran yang keempat ialah bayaran yang wajib bayar oleh pemilik kerja kepada pekerja. Okey. Alright. Kemudian kita hukum-hukum berkaitan tentang jihalah. Okey. Anak saya cek telefon dia nak belajar. Okey, tak apalah. Syakir ni. Alright. Okey. Hukum berkaitan kontrak adalah bersifat harus, bukan wajib untuk jialah ni. Boleh dibatalkan oleh pemberi sagu hati pada bila-bila masa. Kerja juga boleh membatalkan kerja pada bila-bila masa. Jika dibatalkan oleh pekerja, dia tidak berhak mendapat apa-apa walaupun dia telah melakukan sebahagian kerja tersebut. Sebab dia tidak menilai berdasarkan kerja. Okey. Jika kontrak dibatalkan oleh pemberi sagu hati, beza Okey, di pemberi sagu hati, maknanya kita yang tawar offer tadi, jika dibatalkan sebelum kerja dimulakan, pemberi tidak perlu membayar sebarang bayaran kerana dibatalkan sebelum khidmat pekerja digunakan. Jika dibatalkan selepas kerja dimulakan, okey, saya dah bagilah, orang dah start mencari lah, tiba-tiba kata okey, cancel. Okey, pemberi perlu membayar mengikut upah sepadan bergantung kepada kerja yang telah dilakukannya. Itu adalah dari segi hukum muamalatnya. Okey, kerja dah jalan lah, tapi tiba-tiba kita membatalkan. Okey, kita kena bayar upah juga Alright. Kemudian pekerja hanya layak mendapat sagu hati dengan izin pemberi sagu hati. Jika sesuatu kerja dilakukan tanpa izin pemberi sagu hati, dia tidak mendapat apa-apa bayaran. Contohnya, saya tak suruh pun cari saya punya file kan. Tiba-tiba dia nak cari kan. Okey, dia tak dapat apa-apa bayaran lah. Jika pemberi sagu hati memberi keizinan untuk pekerja tapi tidak ditetapkan sebarang sagu hati, ada dua pandangan. Pekerja tidak berhak mendapat sebarang bayaran. Pendapat kedua, pemberi wajib membayar upah sepadan dengan kerja tersebut jika pekerja tersebut dikenali ramai sebagai orang yang biasa melakukan sesuatu dengan mendapat upah. Okey, ada dua pandangan Alright. Macam Cik Wan Arif kan, memang seorang yang suka mencari file. Okey, suka mencari file memang dia memang tugas dia dibayar untuk mencari file yang hilang. Okey, saya perlu bayar walaupun tidak menyatakan sebarang sagu hati. Okey. Pekerja hanya berhak mendapat sagu hati selepas kerja dilakukan selesai. Jika kerja tersebut dilakukan oleh lebih daripada seorang, mereka akan berkongsi sagu hati secara saksama walaupun kerja dilakukan berbeza-beza. Okey, contohnya, okey. Tolong kita ramai-ramai siapa yang dapat menyelesaikan saya punya teka-teki. Teka-teki Okey, teka-teki saya akan bagi sagu hati. Dia orang pun berbincanglah dalam grup, dengan grup. Tiba-tiba Cik Wan Arif pula kata, "Oh, saya dapat jawapan." Padahal dia buat dalam grup. Sebenarnya dia kalau betul lah. Cik Wan Arif akan kongsi secara saksama kepada rakan-rakan yang lain. Okey, kadar sagu hati boleh ditambah dan dikurangkan sebelum kerja diselesaikan.
Jika wujud perbezaan mengenai syarat sagu hati, pengakuan pemberi berserta sumpahnya akan diterima pakai kerana pada asalnya tiada syarat ditetapkan. Okey, mungkin saya kata sagu hatinya sekian RM100. Cik Wan Galip kata RM300. Oh, RM300. Tapi pengakuan saya yang akan diguna pakai. Sebab pada asalnya kontrak itu tak ada pun. Tapi dia akan mendengar saya punya perkataan lah, pengakuan saya. Bandingkan dengan mana Cik Wan Arif. Okey. Okey, kita pergi perbezaan kita dah bincang kontrak ijarah. Suka saya ingatkan ijarah yang minggu lepas kan? Ijarah. Saya akan isi juga ke kehadiran ni. Okey. Betul tu, lepas sejarah. Okey, minggu lepas ijarah kan. Ingat lagi tak ijarah tu apa benda ni ijarah ni? Lupa kan? Saya rasa saya nak buat exam Boleh tak saya buat exam? Tiba-tiba buat exam. Lanjut. Saya buat exam. Apa dia? Nanti ramai yang left. Okey. Tak ada, saja je nak buat exam kan. Saya nak buat exam, siapa dapat markah tertinggi, dia dapat hadiah laptop. Tiba-tiba semua baca buku balik. Kan? Free laptop. Yang bernilai, bukan laptop, saya bagi MacBook. Walaupun saya pakai laptop biasa je, hadiah bagi MacBook. Tiba-tiba semua baca buku besok kan. Habis buku muamalat semua dia pinjam. Betul. Tu kita terlalu bersifat keduniaan ni sebenarnya ni. Alright tak apa, kita gurau-gurau Alright. Okey, kalau saya cakap seorang-seorang kan bosan juga kan. Okey. Kontrak seperti yang tidak spesifik tidak sah bagi kontrak sewa ataupun ijarah tadi. Ijarah dia dah bagi tahu dah. Buat apa contohnya macam saya. Okey, tugas saya ialah sekian. Description dia dah ada. Kalau kita belajar HR kan, human resource, kita dah diberi job description kita apa. Okey, macam pensyarah dia ada dia adalah 5 piece kot. Itu ada job description saya. Okay. Tapi sagu hati ni dia tak ada. Dia daripada matlamat dia ialah mencari file tadi. Kita macam mana meja ke, cari wang ni, jumpa dukun kan. Tapi nak sampai benda yang syirik lah Okey. Right. Kemudian kita dapat sagu hati sah walaupun bukan pekerja yang tidak ditentukan. Okey. Tak kisah siapa-siapa pun. Siapa jumpa dia dapat. Okey. Tapi sewa tak boleh ataupun ujrah. Upah kena beritahu siapa upah. Contohnya okey. Puan Amelia uruskan RMC. Puan Amelia lah saya sebutkan sebab dia uruskan RMC kan. Dia uruskan grant. Memanglah dia punya job description ialah menggunakan kontrak ujrah. Okay? Beza dengan kontrak sabati tadi. Ya, okey. Kemudian sewa, persetujuan pekerja yang akan melakukan kerja adalah kerja tersebut adalah perlu. Okey, maknanya okey, Encik Wan Arif, anda punya job description sekian. Okey, Encik Wan Arif pun alright. Ini bagian kerja saya. Okey. Maknanya itu adalah persetujuan. Okey, sagu hati tak ada persetujuan Okey. Kemudian sagu hati, pekerja tidak berhak mendapat sagu hati melainkan setelah kerja selesai. Alright. Okey, pekerja tidak berhak mendapat sagu hati. Okey. Kemudian sewa ujrah, pemilik berhak meminta bayaran pendahuluan. Contohnya anda pekerja, anda boleh dapat advance daripada bos atau okey tapi dalam kerajaan saya rasa macam tak ada lah. Tapi kalau swasta ada. Okey. Sagu hati harus dipatuhi. Kalau sewa ujrah wajib dipatuhi. Baik. Itulah secara kesimpulannya, ji'alah merupakan satu kontrak yang terdapat dalam kontrak-kontrak muamalat. Kita dah bincang tentang ijarah. Okey. Saya ingat ijarah. Kemudian kita ada ijarah itu kita bincang apa lagi? Ini sewa beli, kita dah bincang tentang riba, kita dah bincang tentang maisir, kita dah bincang tentang waror, okey.
Nampaknya anda semua alim lah lepas ni tentang muamalat Okey. Baik, kemudian kita kontrak ini merupakan satu kontrak yang memberikan hadiah atau sagu hati kepada sesuatu perkara yang dihajati. Kontrak ini berbeza dengan kontrak sewaan yang lebih ketat syaratnya. Itu adalah asasnya. Baik, suka saya ingatkan kalau rujukan yang saya gunakan untuk kuliah kita hari ini ialah kitab Fiqh Manhaji. Okey, mazhab Syafi'i. Okey, ini terjemahan lah, bahasa Arabnya saya hilang. Alright. Jadi setiap video-video yang anda ni saya minta izin saya letakkan dalam YouTube saya. Nanti boleh tengok ke YouTube saya Muhammad Khairi Kamarudin, nama saya sendiri. Boleh tengok ke YouTube saya. Okey. Video ni subscribe. Tapi video ni mungkin saya upload dalam lusa kot. Lusa lah. Okey. Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri kita punya perbincangan pada hari ini? Bila tanya perbincangan terus left Ada apa-apa? Nak tanya ke? Kalau saya tahu saya jawab Okey, tak ada. Nampak. Ya. Nak tanya berkenaan dengan ji'alah tu tadi. Ustaz menyebut hukumnya harus dan dia boleh gugur ataupun terbatal mengikut pada orang yang mengeluarkan ji'alah tu lah. Okey, soalan anda, sekiranya seseorang itu telah pun berjanji untuk, adakah ia dianggap janji sekiranya seseorang itu telah mengeluarkan satu kenyataan yang merupakan ji'alah kepada seseorang dan membuatkan seseorang itu merasa committed untuk melakukan sesuatu dan akhirnya mendapatkannya, dan setelah ia ataupun individu tersebut mendapatkannya dan ji'alah itu tergugur, apakah agaknya yang akan berlaku dan adakah ia dianggap janji ji'alah itu? Terima kasih Ustaz. Okey. Satu soalan yang baik daripada Encik Syaril. Okey. Bila kita sebut ji'alah ni, dia boleh membatalkan kontrak tu. Dia boleh batalkan sagu hati tu. Okey. Balik kepada cerita tadi. Okey. Dia nak kata dia satu janji, dia agak longgar tau berbanding dengan ijarah. Ji'alah ni dia agak longgar. Dia boleh batal pada bila-bila masa sebab dia spesifikasi kerja pun tak ada. Anda boleh buat macam mana sekalipun. Tiba-tiba anda mencari fail. Kan tadi kan Cik Wan Arif cari fail, dia jumpa fail saya tu. Tiba-tiba dia kata, saya nak batalkan. Tapi saya boleh batalkan sagu hati tu. Tetapi saya wajib memberi upah terhadap kerja yang dia telah buat. Maknanya saya wajib bayar kepada Wan Arif juga. Walaupun saya telah membatalkan sagu hati saya tu. Tapi di segi hukum Islam, saya wajib membayar kepada Encik Wan Arif bahawa dia telah melakukan kerja. Mencari fail tu. Dia dah bazirkan masa atas komitmen dia tu, saya wajib membayar kepada Encik Wan Arif. Okey, clear Encik Syaril? Yang itu clear. Adakah upah tersebut sama seperti perkara yang kita sebutkan dalam ji'alah itu, ataupun upah tu mungkin akan jadi berbeza? Okey, kalau ikutkan upah dia tu, kalau dia dah tetapkan, dia kena ikut seperti yang ditetapkan kalau dia jumpa. Tapi sekiranya dia batalkan upah itu, walaupun kerja dah jumpa, fail dah jumpa, okey, macam saya cakap tadi lah, dia perlu kita perlu bayar nilai yang hampir orang kata nilai terhadap kerja yang dia buat. Okey. Saya rasa itu macam itu ke soalan Cik Syaril? Betul Ustaz. Okey. Alright. Ada apa lagi soalan? Cemas pula saya soalan daripada F54 ni. Susah soalannya. Maksudnya doktor tadi kalau janji 100, doktor nak bagi 50, boleh lah macam tu. Boleh. Dia boleh sebab dia bergantung kepada saya lah. Kalau ikutkan pengakuan saya yang betul lah. Okey. Tetapi Cik Wan Arif boleh kemukakanlah. Okey, bukti-bukti yang menunjukkan saya telah menawarkan RM100. Okey, ada rakaman kan? Rakaman, tiba-tiba ada rakaman. Biasalah, kan ni semua orang merakam. Accident, rakam dulu. Baru telefon polis ataupun ambulans kan? Alright. Okey.
dia kalau ikutkan pengakuan saya yang lebih utama. Tetapi kalau Cik Wan Arif dapat membuktikan ji'alah tu berlaku, saya yang menawarkan hadiah sekian-sekian-sekian, Cik Wan Arif lah yang dapat hadiah tu. Saya wajiblah bayar RM100 tu. Okey, jelas? Jelas Ustaz. Alright, terima kasih. Ada apa lagi soalan? Susah-susah soalan F54. Ini seorang terror F54 ni. Alright, jadi kita akhiri kuliah kita atau program kita pada hari ini insya-Allah. Okey, nanti saya akan upload nota, saya akan bagi kepada Puan Juju. Dan video-video rakaman semua kita tu semua ada dalam YouTube. Saya kalau bosan-bosan sambil memandu kereta kan, daripada kita dengar benda yang bukan-bukan, dengar balik kuliah-kuliah kita. InsyaAllah minggu depan kita buat mid-sem. Tiba mid-sem minggu depan. Alright. Jadi kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.